Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi, dengan izin dan ketentuannya dapat kita bertemu pada kesempatan kali ini dalam sembang-sembang. Mudah-mudahan ada manfaat yang boleh kita peroleh bersama. Saudara, Alhamdulillah, hari ini hari Khamis 18 hari bulan Jun tahun 2020, kita khususnya di Malaysia sedang berada pada hari yang ke-9 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP, atau juga dipanggil sebagai Recovery Movement Control Order RMCO, yang telah pun bermula daripada 10 Jun yang lalu sehinggalah pada 31 Ogos tahun 2020 nanti. Mana total 82 hari kita akan berada dalam PKPP, dan kita baru lagi berada pada hari yang ke-9, maknanya ada lagi 74 hari untuk kita tamatkan Recovery Movement Control Order ini. Sepanjang minggu yang lalu, umat Islam khususnya di negara ini telah diuji oleh Allah dengan pelbagai bentuk ujian dan juga cabaran. Selain daripada kita sedang berada dalam suasana pandemik, antara juga ujian terbesar adalah apabila pihak pemerintah telah mengeluarkan keputusan berkaitan arahan pembatalan manasik haji tahun 1441 Hijriah, yang mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu untuk hal ehwal agama, Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, telah membuat pengumuman berdasarkan keputusan yang telah mendapat perkenan daripada Ketua Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, iaitu pada tahun ini negara kita tidak menghantar jemaah untuk menunaikan haji. Ini bermakna seramai 31,600 orang bakal jemaah tak ada rezeki lah nak ke Mekah pada tahun ini. Sebenarnya saudara, bukan sekadar di negara kita, bahkan ada 6 lagi negara yang lain di seluruh dunia yang secara rasminya telah membatalkan urusan ibadat haji tahun 2020 mereka akibat daripada penanganan virus COVID-19 ini. Selain daripada kita, termasuk juga di Afrika Selatan, di Mesir, kalau negara-negara jiran kita, Singapura, begitu juga di Indonesia, Brunei Darussalam juga membatalkan. Maksudlah India, dan macam di Thailand misalnya, dipahamkan di Thailand daripada 8,000 bakal jemaah haji tahun ini, 5,700 orang telah pun membatalkan keberangkatan mereka ke Mekah. Adapun yang baki masih lagi belum buat keputusan sama ada nak berangkat ataupun tidak. Makna yang pentingnya, keputusan ini adalah keputusan secara global. Kita melihat ramai di kalangan jemaah yang telah pun membuat persiapan untuk nak berangkat, namun akhirnya terpaksa akur dengan arahan ini. Kita mendoakanlah kepada seluruh bakal-bakal jemaah dan juga rakan-rakan kita, para pengendali pakej haji yang dijangkakan mengalami kerugian yang bukan sedikit disebabkan oleh keputusan ini. Kita mohon kepada mereka, moga Allah kurniakan kepada mereka ketenangan, kesabaran, dan sekaligus semua di kalangan kita menghormati keputusan yang telah dibuat ini, kerana ia juga merupakan keputusan yang diputuskan oleh pihak berkuasa atau pemerintah di Arab Saudi, yang ini juga adalah sebahagian daripada ikhtiar mereka dalam nak mengekang penularan wabak. Kerana dalam konteks kerajaan Arab Saudi sendiri, mereka hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama, mereka berikan kuota 20% saja daripada keseluruhan calon-calon jemaah haji tahun 2020 dari seluruh dunia. Maknanya dalam konteks negara, kerajaan Saudi hanya benarkan kota dengan kadar 0.1% saja daripada jumlah penduduk bagi setiap negara. Maka natijahnya nanti, kalau kebiasaan musim haji, jemaah yang disantuni lebih kurang dalam 2,89,053 orang jemaah. Itu secara purata. Dia ada 700,000 jemaah tempatan, 1,389,053 orang jemaah daripada luar negara,
dan mereka ada 753,000 jemaah yang buat haji secara illegal. Jadi berdasarkan keputusan ini, natijahnya 2.4 juta daripada orang Islam tak dapat berangkat ke Mekah pada tahun ini. Ini pilihan pertama. Pilihan kedua, kita difahamkan adalah mereka terus membatalkan manasik haji tahun 2020. Namun kita tidak boleh berburuk sangka, kerana tindakan ini juga adalah ikhtiar mereka, sebagaimana satu hadis yang Nabi SAW beritahu kepada Usamah bin Zaid, khususnya dalam suasana penularan wabak. Kata Nabi, fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaih wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tafirru minhu. Bila kamu tahu sebuah tempat itu ada penyakit, jangan kamu pergi. Dan kalau di tempat kamu ada penyakit, maka jangan pula kamu keluar daripadanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sekarang di Arab Saudi dipahamkan mereka ada 100,000 orang pesakit COVID-19 di Arab Saudi, dan pada 8 Jun tahun 2020 yang lalu 71 buah masjid di Arab Saudi telah diarahkan tutup selepas didapati tidak mematuhi SOP, lalu berlaku jangkitan COVID-19. Maka melihat kepada senario inilah kita faham tindakan yang diambil ini adalah untuk menjaga keselamatan. Dan saudara, menjaga keselamatan juga adalah kewajipan. Kalau kita mengatakan haji kan wajib, ya, menjaga keselamatan juga adalah wajib. Sampai dalam Quran Allah Ta'ala mengumpamakan orang yang nak jaga keselamatan seorang manusia sama dia menjaga keselamatan seluruh manusia di dunia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa-siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Ma'idah ayat yang kedua. Sebab itu manusia dia ada satu PL, satu perangai. Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran, bila berlaku musibah dia akan menyalahkan Tuhan. Bila berlaku satu-satu kemalangan dia salahkan Tuhan. Aksiden misalnya, kenapa? Tuhan dah tentukan katanya, dia akan menyalahkan pada Tuhan. Kenapa berlaku kemalangan di tempat kerja? Ini telah ditulis di Lauh Mahfuz. Semua orang cenderung untuk meletakkan Tuhan dalam perkara itu, walhal mungkin ianya berpunca daripada kelalaian. Sebab itu perkataan farrata itu berkali disebut dalam Quran. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi janabillah wa in kuntu laminas sakhirin. Jangan seorang menyesal, kata Allah, lalu dia mengata, saya betul-betul menyesal dan kecewa kerana telah mencuaikan kewajipan-kewajipan terhadap Allah, dan aku adalah orang yang selalu memperolok-olokkan. Surah Az-Zumar ayat 56. Maka kata ulama, perkataan tafrid itu asal daripada farrata, maknanya lalai. Jadi sebahagian besar daripada kita bila berlaku musibah, masalah, jangan salahkan takdir. Mungkin kerana kelalaian kita, kerana kita alpa kepada SOP misalnya, kepada langkah-langkah pencegahan. Jadi ini mungkin telah diambil kira, lalu keputusan telah pun dibuat. Sebab itu saudara, kalau kita melihat dari sudut fiqh atau fiqh daripada soal keselamatan ini, dalam fiqh Islam ada 5 keperluan paling asas sekali yang dipanggil sebagai daruriyat al-khamsah, yang setiap hukum hakam dalam Islam mesti matlamatnya menjaga 5 perkara ini. Pertama, al-muhafazah ala din, kemudian muhafazah ala nafs, yang ketiga muhafazah ala al-aqal, yang keempat muhafazah ala nasab, yang kelima muhafazah ala al-mal. Pertama yang kita nak jaga sekali adalah agama, yang kedua adalah nyawa, yang ketiga akal fikiran, yang keempat adalah menjaga keturunan kita, yang kelima nak menjaga harta ataupun property kita. Jadi kelima-lima ini dipanggil the purpose of syariah. Maka untuk nak menjaga keperluan-keperluan 5 perkara ini, ulama menggariskan 5 kaedah besar, dipanggil al-qawaidul khamsatul kubra, yang merupakan kaedah pokok paling besar. Kita tak cerita semua. Salah satunya la darara wa la dirara. Tidak boleh buat sesuatu yang membahayakan. Dalam kitab Mawsu'ah Al-Qawaid wa Dawabit Al-Fiqhiyah, kalimat darara ialah maknanya sesuatu yang membahayakan. Kalau dirara, perbuatan yang membahayakan. Maka menjaga keselamatan ini adalah juga kewajipan. Maka ayolah saudara-saudari sekalian, dalam situasi ini
kita tanamkanlah sifat sabar, kita berlapang dada dalam diri. Sebab itu Nabi SAW ada satu hadis disebut orang Islam ini wa in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu. Orang beriman ni dia kalau mendapat sesuatu yang mengembirakan dia bersyukur. Tetapi kalau dia ditimpa dengan musibah, dia bersabar, dan itu adalah kebaikan bagi dia, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Muslim. Satu perkara yang saya kira perlu diketahui oleh masyarakat juga, pembatalan ibadat haji pada tahun 1441 ini ataupun tahun 2020 ini bukanlah kali pertama ianya berlaku. Pembatalan haji tahun 2020 menjadikan ianya merupakan pembatalan kali ke-41 sepanjang sejarah ibadah haji dilaksanakan. Manasik haji berdasarkan fakta daripada The Saudi King Abdulaziz Foundation for Research and Archive, dia mengatakan ibadat haji pernah 40 kali ditiadakan dalam sejarah peradaban manusia, dan tahun ini ada kali ke-41. Pembatalan haji sebelum ini dilakukan beberapa kali kerana pelbagai faktor. Pertama, wabak penyakit. Kedua, masalah konflik. Yang ketiga, masalah pemberontakan. Ada juga pembatalan haji berlaku kerana faktor politik. Ada, dan ini tidak berapa lama sangat. Contoh tahun 2017 berlaku diplomatic rift between Qatar and 6 other countries. Ada masalah diplomatik antara Qatar dengan 6 buah negara yang berdekatan dengan Qatar. Kesannya adalah ada 1,200 jemaah Qataris ataupun jemaah warga Qatar yang tak dapat mendaftar haji dalam sistem kerana ada masalah dengan Arab Saudi. Hingga kan jemaah haji dari luar negara yang transit melalui Doha stranded dekat airport Doha. Terpaksa pesawat daripada Pakistan datang, ambil pula keluar pergi ke Muscat dan macam-macam lagi. Jadi itu antara contoh pernah berlaku kegagalan jemaah menunaikan haji kerana faktor-faktor politik. Berdasarkan lipatan sejarah, kali pertama haji ini dibatalkan tahun 865 Masihi, iaitu ketika seorang dalam sejarah namanya Ismail bin Yusuf ataupun lebih dikenal sebagai As-Safak, yang mana dia telah memimpin pemberontakan untuk melawan dinasti Abbasiyah. Ketika itu Al-Safak telah menyerang jemaah haji yang sedang berkumpul di Gunung Arafah. Maka kerajaan ketika itu, kerajaan Abbasiyah, telah mengambil keputusan membatalkan haji pada tahun tersebut, walaupun jemaah telah pun berada standby duduk di kawasan Arafah ketika itu. Yang kedua, tahun 930 Masihi berlaku juga sekali lagi pembatalan haji, yang mana ini adalah pembatalan haji yang paling masyhur sekali dalam sejarah. Terjadi pada abad ke-10 Masihi ataupun tahun ke-3 Hijriah setelah Qaramitah mengambil alih Masjidil Haram. Yang paling dahsyat sekali ketika itu adalah kerana serangan daripada puak Al-Qaramitah, yang mana Ibnu Kathir ada catatkan pada abad ke-4 Hijrah peristiwa ini. Ibnu Kathir ada catatkan kisah ini dalam kitab Al-Bidayah wan An-Nihayah. Musim haji tahun itu tahun 930 Masihi bersamaan tahun 317 Hijrah. Abu Tahir Sulaiman Al-Janabil, dia ini pemimpin The Karmatian Republic daripada kawasan Bahrain sekarang ini. Dia telah mengarahkan satu serangan ke atas Masjidil Haram, dan serangan itu berlaku pada hari Tarwiyah 8 Zulhijjah tahun 317 Hijrah bersamaan 11 Januari tahun 930 Masihi. Apa sebab serangan? Kerana masalah, kerana mereka mengatakan haji ini adalah satu ritual pagan orang-orang jahiliah zaman dulu. Ini atas kepahaman mereka. Jadi orang-orang Qaramitah ini berdasarkan catatan daripada Ibnu Katsir, dia telah buat havoc, buat kelam kabut huru-hara di tanah haram. Dia rompak jemaah haji, dia bunuh ramai jemaah, dan direkodkan hampir 30,000 orang yang terkorban ketika itu. Dan Abu Tahir telah arahkan supaya dikuburkan semua korban di dalam telaga Zamzam. Dan kubah telaga Zamzam ketika itu juga telah dihancurkan. Kemudian diperintahkan anggota dia untuk congkil Hajar Aswad daripada tapaknya sekarang. Ketika itu Abu Tahir siap bertanya lagi, mana burung-burung ababil,
Mana lagi batu-batuan dari neraka Sijin, ni aku tengah mencabut, apa yang kau semua boleh buat. Jadi dia bawa balik Hajar Aswad itu ke kampungnya, dia hajar, dekat dia ahsar, dan disimpan batu Hajar Aswad itu selama 22 tahun. Batu yang kita berebut nak cium, nak pegang, nak usap macam-macam, Hajar Aswad itu dah tinggal 8 butir, 8 biji je. Yang balance semua dah tak ke mana-mana, entah jadi batu cincin agak sekarang ni. Dan selama 10 tahun selepas peristiwa itu, ibadah haji ditiadakan atas faktor keselamatan. Dan cerita tentang Hajar Aswad, pelbagai usaha telah dibuat ketika itu untuk nak mendapatkan balik. Abu Al-Husain Bajkam Al-Makani, dia ini Commander of Commanders ataupun Amir Al-Umara, Khalifah Abbasiyah zaman itu, dia telah mengeluarkan tawaran sebanyak 50,000 dinar untuk nak menebus balik Hajar Aswad. Tapi puak-puak Karamitah tolak. Namun setelah genap 22 tahun, akhirnya batu Hajar Aswad ini dikembalikan semula ke Masjidil Haram. Dan Hajar Aswad ini dikirimkan ke Mekah menggunakan unta, dan dia sampai pada tahun 951 bulan April. Dan ada satu cerita lisan di Mekah, ketika Hajar Aswad dicuri, beberapa ekor unta diperlukan untuk nak menarik Hajar Aswad ini. Tapi ketika dikembalikan, padan satu unta saja bawa balik ke Mekah. Dan unta yang bawa keluar Hajar Aswad masa mencuri mula-mula dulu, bonggol mereka semuanya luka dan juga bernanah. Ini diceritakan. Dia puak Karamitah ini, kalau kita kaji sejarah, dia ni kelompok faham batiniyah, faham kebatinan. Dia nisbahkan diri mereka ni kepada Hamdan Qarmit. Hamdan Qarmit ni orang Kufah. Jadi fahaman mereka, dia gantikan hukum syariat dengan hukum batin. Mana orang yang selalu tanya zahir, mana batinnya, batin itu Qaramitah kalau berdasarkan pemahaman akidah. Itu pembatalan kali yang kedua. Pembatalan kali yang ketiga berlaku pada tahun 1000 Masihi. Dan pembatalan haji ketika itu adalah kerana faktor yang tak kuat tetapi dibatalkan juga, iaitu kos pembiayaan perjalanan haji meningkat ketika itu. Jadi kerajaan dia tak benarkan, tidak adakan tahun itu sebab begitu tinggi tahun 1000 Masihi. Kemudian kali yang keempat pada tahun 1814, iaitu ketika Arab Saudi dilanda wabak taun pada tahun 1814, dan penyakit ini melanda seluruh Mekah dan juga Madinah sehingga menyebabkan Kaabah terpaksa ditutup sementara, tak bagi orang datang. Kemudian berlaku lagi pembatalan haji tahun 1831. Ketika itu muncul wabak daripada India yang mereka percaya adalah kolera, dan berlaku bertepatan dengan pelaksanaan ibadah haji, yang mana 75% daripada jemaah haji ketika itu meninggal dunia, dan pelaksanaannya dihentikan separuh jalan saja sebab dah makin teruk berjangkit. Dan kolera dia kembali berlaku pada Arab Saudi, di Arab Saudi pada tahun 1862 hingga 1892, dan haji pun dibatalkan pada tahun 1850, 1865 dan 1883. Artinya pernah dibatalkan kerana wabak selain daripada Covid sekarang ini. Dan ibadah haji dilaksanakan semula tahun 1864, namun ketika itu 1000 orang meninggal pula kerana dijangkiti oleh kolera ini. Pernah berlaku. Kemudian pernah berlaku pembatalan haji tahun 1987, iaitu wabak adalah antara menjadi penyebab haji dibatalkan. Tahun 87 berlaku wabak meningitis. Meningitis ini telah menyebabkan jangkitan setidak-tidaknya kepada 10,000 jemaah haji. Jadi dibatalkan halfway. Dan sudah pasti yang akan kita kenang tahun 2020, tahun yang kita sedang berada sekarang, masalah COVID-19. Saudara, sebenarnya kalau kita menganalisis juga manasik haji ini, kalau tuan-tuan masih ingat, tahun 2013 kita juga pernah menghadapi isu yang sama, masalah tak boleh pergi ke Mekah ini. Cuma kita tak perasan, mungkin tahun itu kita tak terlibat sebagai orang yang nak pergi haji. Tahun 2013 berlaku juga masalah kerajaan Arab Saudi mengetatkan kelulusan visa haji. Artinya macam tak boleh pergi jugalah. Selain pada masalah virus ketika itu, masa itu ada masalah virus, sesama unta lah, macam-macam sesama. Ketika itu juga Arab Saudi sedang melakukan major renovation di kawasan Masjidil Haram.
Yang mana sebelum daripada itu, kawasan Mataf boleh muat 48,000 jemaah setiap jam. Tetapi bila berlaku renovation, mereka hanya boleh santuni 22,000 jemaah saja dalam masa sejam. Jadi seluruh negara-negara seluruh dunia ketika itu telah terlibat dipotong kota masing-masing. Misalnya Malaysia, biasanya ketika itulah kita boleh bawa dalam 27,900 jemaah, tetapi tahun itu kita hanya dibenarkan 22,320 orang saja. Begitu juga di Indonesia, biasanya mereka boleh bawa kota mereka 211,000 jemaah, tapi tahun itu hanya lulus kepada 168,800 orang saja. Maknanya ada 43,000 jemaah yang dah layak tapi tak dapat pergi. Kemudian Brunei, biasa 400 jemaah kota mereka, tapi hanya 320 saja. Di Singapura kita lagi sedih, hanya 544 saja yang berangkat. Di asalnya Singapura, kota rasmi negara, dia ada kategori A, dia ada beberapa kategori. Kalau kategori A, asalnya kota 680 orang, tetapi yang mendaftar saja dah 9,199 orang. Mana dah lebih. Samalah macam kita di Malaysia di tabung haji, setakat bulan Februari tahun ini, jumlah pendaftaran haji saja sudah cecah 2,915,406 orang. Yang mana secara purata tabung haji terima 35,000 pendaftaran baru setiap bulan. Maknanya kalau tuan-tuan daftar haji tahun ini, lagi 106 tahun baru dapat pergilah. Jadi Singapura dia ada kota kategori A, yang ini 680 orang. Sejak tahun 2008, saudara-saudara kita di Singapura dapat tambahan 1,500 tempat lagi. Ini dipanggil kategori B, hasil daripada rayuan Menteri Haiwan Masyarakat Islam ketika itu, Yang Berhormat Dr. Yaakob Ibrahim, yang mana dia rayu semasa mesyuarat haji peringkat menteri-menteri di Arab Saudi. Jadi Singapura by right dia ada visa haji rasmi dia adalah 2,180. Maknanya yang rasmi A 680 tambah lagi 1,500. Kemudian Tuan Yang Utama Duta Arab Saudi di Singapura beri lagi visa muhibah sebanyak 372 lagi kota. Jadi total mereka ada 2,552 orang layak pergi haji. Tapi tahun itu kota kena potong 20%, kota rasmi, tambah lagi visa muhibah ditiadakan. Bayangkanlah ketika itu jemaah haji begitu kecewa sekali. Saudara-saudari sekalian, sebagai bakal-bakal jemaah haji tetamu-tamu Allah, janganlah kita bersedih, janganlah kita marah-marah, kerana marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Ingin saya kongsikan pada kesempatan kali ini, ada beberapa amalan yang kalau kita buat, insya-Allah pahalanya setara dengan pahala kita mengerjakan haji. Setara. Apakah amalan-amalan tersebut? Pertama sekali, sembahyang jemaah 5 waktu di masjid berserta dengan solat duha. Walaupun musim PKPP ni masjid belum beroperasi 100%, masih lagi ada limitasi, tetapi ada beberapa negeri, beberapa kawasan telah pun dibuka untuk sembahyang berjemaah. Datanglah ke masjid. Ada satu hadis daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri. Nabi bercerita, siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, maknanya telah pun mempunyai wuduk, pergi untuk menunaikan solat fardu di masjid, maka dia akan diberi pahala ibadat haji. Adapun orang yang keluar rumah untuk mengerjakan sembahyang duha ke masjid dan dia pergi tidak ada tujuan selain daripada itu saja, maka dia akan diberi pahala umrah, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Dia datang ke masjid, niatkan, ya Allah, aku tahun ni patut lagi 2 minggu dah pergi ke Mekah dah, tapi ni ujian, tak boleh Allah, aku redha, terima kasih atas ujian ini, naik martabat, naik pahala, dapat pahala. Pergi ke masjid, yalah isi borang ke, kena daftar ke, QR code ke, terpulang lah. Tapi itu janji pergi ke masjid, bawa pelitup, bawa sejadah, semua peralatan ada, sembahyang, dapat pahala mudah-mudahan.
sama pahala pergi haji 5 waktu sehari. Yang kedua, Nabi mengajarkan zikir selepas semayang subuh berjemaah, dan zikir itu dilakukan sampailah terbit matahari. Kemudian buat pula semayang solat sunat 2 rakaat. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Siapa-siapa yang mengerjakan sembahyang subuh berjemaah, kemudian dia tetap duduk sambil berzikir sampailah terbit matahari, dan selepas itu dia mengerjakan sembahyang sunat 2 rakaat, maka dia akan diberikan pahala haji dan umrah. Dan Nabi menyebut di hujungnya tamatin. Sempurnalah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Syekh Muhtar Asy-Syinkiti dalam syarah Zadul Mustaqni' dia menjelaskan bahawa keutamaan amalan ini hanya diberikan kalau seorang itu memenuhi beberapa syarat. Pertama, sembahyang subuh itu hendaklah dilakukan secara berjemaah. Maknanya kalau sembahyang seorang tak layak dapat sembahyang jemaah. Dan kalimat berjemaah dalam hadis ini mencakupi segala solat jemaah, tak kira yang buat di masjid, di surau R&R, di surau sisi minyak, hatta di rumah sekalipun dibenarkan. Sebab Nabi tidak sebutkan sembahyang jemaah itu di masjid. Artinya kalau di rumah pun boleh buat. Jadi sembahyang subuh berjemaah. Yang kedua, kata Syekh Muhtar Asy-Syinkiti, mestilah selepas sembahyang subuh itu jangan tidur, jangan menengok Netflix, jangan. Duduk berzikir. Lepas sembahyang duduk berzikir. Maknanya kata Syekh Muhtar Asy-Syinkiti, siapa yang tidur ataupun orang tu lepas sembahyang dia tak berzikir, dia mengantuk, muak, tak dapat fadilat haji ini. Termasuk dalam ruang lingkup berzikir adalah baca Quran, beristighfar, termasuk baca buku agama, ataupun mendengar diskusi agama, atau memberi nasihat-nasihat agama, termasuk dalam ruang lingkup itu. Tengok YouTube misalnya, tengok ceramah-ceramah yang ada, dengar, duduk di situ sampailah terbit matahari berdasarkan matan hadis. Lepas itu duduk lepas main subuh sampai terbit matahari. Lagi bagus, jangan berpindah daripada tempat solatnya. Termasuklah kalau nak mengambil mushaf, maka hilang keutamaan ini, kata ulama. Kemudian sembahyang sunat 2 rakaat yang dipanggil sebagai solat sunat isyraq. Solat ini dikerjakan selepas matahari terbitnya setinggi tombak. Jadi kita pun sembahyang. Ada orang dia keliru apa makna sembahyang isyraq dan bezanya sembahyang duha. Dia selepas berterbit matahari, sekira-kira matahari itu setinggi tombak, atau bahasa mudahnya 15 minit kira-kira selepas daripada terbit matahari, kita sembahyang sunat 2 rakaat yang dipanggil sebagai sembahyang duha awal waktu. Itu sembahyang sunat duha awal waktu adalah solat sunat isyraq. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan boleh buat konsisten, dapat pahala haji sama macam pergi haji. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata ulama berdasarkan hadis, siapa-siapa yang pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau pergi ke masjid kerana nak mencari kebaikan, maka dapat juga pahala seperti itu. Dalam hadis kata Abu Umamah radhiyallahu anhu, man ghada ilal masjidi la yuridu illa an yata'allama khairan aw ya'lamahu kana lahu ka ajri hajin taman hijjatuhu. Siapa yang pergi ke masjid untuk belajar satu kebaikan atau nak mengajar satu kebaikan, ataupun dia pergi itu nak buatkan kebaikan, maka diberikan pahala seperti pahala ibadat haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Sekarang ni alhamdulillah banyak masjid telah diberi kebenaran untuk mengadakan kuliah maghrib dan juga subuh. Tapi hendaklah berhenti, jangan lebih pada setengah jam, atau jangan repek pukul 9 lama sangat, atau sampai isyak berhenti. Skala kelas ini kalau kita ada kesempatan, datanglah, hadirlah, insya-Allah dapat fadilatnya seolah-olah kita buat haji. Walaupun amalan-amalan ini diberikan pahala ibadat haji dan umrah,
Ini bukan bermakna kalau tahun depan kita tak nak pergi haji dah. Kan tahun ni orang yang tak dapat pergi, nama akan di bring forward tahun depan. Lalu tabung haji kontak, haji dah standby dah barang-barang semua. Tak apalah, saya cancel lah pergi ke Mekah. Apa tak nak pula? Ustaz jaga kalau pergi semain subuh dapat pahala haji. Tak, kewajipan itu tetap mesti dibuatkan dan dia tetap berlaku kepada siapa-siapa pun. Hadis-hadis ini adalah untuk memberi kita satu kelapangan jiwa bahawa don't worry, be happy. Setiap orang Allah tetap sayang pada dia. Saudara-saudari sekalian, sebelum kita berpisah, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan dengan saudara-saudari sekalian berkenaan dengan satu peristiwa yang pernah berlaku zaman dulu, iaitu yang mana peristiwa ini dia berlaku kepada seorang tabi'in yang begitu terkenal sekali, yang mana Imam Fakhruddin Al-Attar dia telah menuliskan satu kisah di dalam kitab Tazkirah Al-Awliya. Fakhruddin Attar mengisahkan bahawa ada seorang sufi bernama Abdullah bin Mubarak. Selepas dia selesai melakukan ibadat haji, dia penat, dia pun berehat dan dia tertidur di Masjidil Haram. Dalam keadaan dia micro sleep ke apa, wallahu alam, dalam dia memancing kantuk kata orang Melayu, dalam 50-50 sedar ataupun tidak, dia seakan-akan mendengar percakapan dua malaikat yang sedang berbincang tentang finding nasib ibadat haji jemaah-jemaah yang datang pada tahun itu. Jadi Abdullah bin Mubarak dia mendengar percakapan malaikat ini. Dia dengar salah satu malaikat itu bertanya tentang berapa jumlah jemaah haji pada tahun itu. Malaikat yang satu lagi beritahu tahun ini 600,000 orang yang datang buat haji. Jadi malaikat pertama tanya tentang haji yang orang lakukan ni diterima ataupun tidak. Malaikat kedua pun menjawab, keseluruhan jemaah haji yang hadir tahun ini 600,000 orang, tak ada satu pun amalnya diterima oleh Allah. Malaikat yang kedua menjawab. Mendengar percakapan dan perbualan malaikat ini, Abdullah bin Mubarak merasa begitu sedih sekali. Dia pun fikir, Allah, kita dah ramai-ramai berjuang, bersusah payah daripada jauh ikut kapal laut. Zaman itu tak ada kapal terbang, ikut kapal laut, naik unta dari pelbagai belahan penjuru dunia. Kita datang ke sini buat haji, penat, tapi rupanya tak ada nilai di sisi Tuhan. Sedihlah Abdullah bin Mubarak. Kemudian Abdullah bin Mubarak dengar lagi percakapan malaikat itu. Malaikat yang kedua bercerita pula bahawa ada satu perkara yang pelik, bahawa ketika Allah tidak menerima amalan orang lain, Allah tuliskan kepada satu orang, dia pada tahun itu dapat pahala haji, walhal dia tidak berangkat pergi haji pun. Lalu malaikat tersebut menyebut nama laki-laki tersebut, namanya Ali bin Al-Muwaffaq, yang mana dia ini adalah seorang tukang baiki kasut yang berada di Damsyik, Syria sekarang, Dimashq. Jadi malaikat itu bercerita lagi bahawa berkat daripada lelaki tersebut, maka Allah Ta'ala akhirnya menerima ibadah haji daripada seluruh jemaah pada tahun tersebut, berkat pula daripada lelaki ini. Dia ringkaskan cerita, Allah bin Mubarak pun mencarilah insan yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq ini di Damsyik. Dia cari, tempuh perjalanan yang begitu panjang, bertanya kepada orang-orang yang ada, mana ni. Jadi dapatlah berjumpa dengan lelaki tersebut. Dia pun menanyakan tentang hal yang dia macam dengar perbualan malaikat itu kepada Ali bin Muwaffaq. Jadi Ali bin Muwaffaq pun cerita bahawa dia selama 30 tahun dah bekerja, baiki kasut berapa sangat upah, tapi dia simpan sikit-sikit di tabung haji di Syria ketika itulah, simpan duit untuk tabung haji. Memang cadang nak buat haji dah. Satu hari isteri dia yang hamil, masa tu mengandung, tercium aroma masakan jiran dia. Jadi dia beritahu pada suami dia, terasa pula nak makan yang jiran dia masak, entah apa dia masak, entah kari apa begitu agaknya. Jadi Ali bin Muwaffaq pun pergilah ke rumah jiran ini, cerita
isteri dia mengandung, tuan masak, puan makcik masak sampai ke rumah baru terasa nak pula dah. Maklum orang mengandung. Jadi selepas Ali bin Muwaffaq nyatakan niat dia tadi, jadi jiran dia pun, sebenarnya jiran dia tu miskin, jadi dia pun menangis bahawa masakan yang dia buat tu tak dapat nak diberikan kepada dia, sebab masakan yang dimasak itu halal bagi dia, boleh dimakan bagi dia, tetapi haram bagi Ali bin Muwaffaq. Haram bagi Ali bin Muwaffaq. Untuk dia halal, untuk Ali bin Muwaffaq. Perempuan itu menceritakan bahawa dah berapa hari keluarga dia tak makan dan tak dapat nak sediakan satu makanan pun di rumah. Jadi satu hari dia berjumpa dengan bangkai keledai. Keledai dah mati. Dia ambil daging mana yang boleh dimakan, dia masak sebagai survival saja untuk kelangsungan hidup. Jadi dia kata, benda ni untuk kami survive, kami boleh makan, tapi untuk tuan, minta maaf, bukan tak nak bagi, tak sesuai, haram untuk tuan sebab bangkai. Ali bin Muwaffaq mendengar kisah makcik ibu tunggal ni, menangis dia. Dia kata, ya Allah, susahnya kehidupan. Dia ingat dia susah, ada lagi susah pada dia. Jadi dia balik ke rumah, ambil 350 dirham yang dia dah simpan untuk nak bekalan pergi haji. Dia beri semua duit dia kepada ibu tunggal dan anak-anak yang susah ini untuk digunakan beli makan. Dan dia doa kepada Allah, ya Allah, doalah saya ni dapat juga pergi haji pada masa akan datang, sebab duit yang saya sepatutnya pergi haji ni saya dah gunakan untuk menolong orang susah. Maka dek kerana dia menolong orang, tahun itu Allah Ta'ala tetap memberi pahala dia melakukan haji yang sempurna. Maka mudah-mudahan kisah ini memberi semangat pada kita. Walaupun tahun ni haji tak dapat pergi, tapi jangan lupa kita ada masjid di qaryah kita, jaga sembahyang 5 waktu, bantu orang susah. Selepas musim PKP ramai orang susah, kita bantu. Mungkin duit yang sepatut kita pergi Mekah, kita bantu orang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan perkenankan pahala haji dapat kita pada tahun ini. Kepada Allah lah kita berserah diri, dan kepadanya juga kita mohon pertolongan. Sekadar itu sembang-sembang pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kami berlindung dengan kalimat-Mu yang maha sempurna dari segala keburukan dan wabak yang sedang melanda. Ya Allah, kami mohon kepadamu keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu dari penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan apa juga penyakit yang sedang melanda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.